Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, Abang Belon itu isu yang paling tular di media sosial pada waktu ini, khususnya kejadian di mana seorang penjual belon dikatakan dikasari oleh pihak penguatkuasa di Kuala Lumpur. Namun demikian, yang menyedihkan, ada juga pihak yang tidak segan-segan menggunakan isu Abang Belon ini sebagai tempat meluahkan ide politik mereka. Yang menyedihkan, ada pihak yang tak segan-segan menunggang isu ini. Paling ketara sekali ialah para pembangkang walaun yang suka menunggang apa saja. Kes yang membabitkan kononnya terpaling rakyat. Namun demikian adalah tidak adil untuk melihat satu pihak saja, khususnya dalam isu ini. Kerana, bak kata pepatah, lebih baik melihat daripada pelbagai sudut supaya tahu apa kejadian yang sebenarnya. Tidaklah boleh menyalahkan pihak penguatkuasa 100% dalam isu tersebut. Akhirnya, satu sisi yang kita tunggu-tunggu di BKL tampil memberikan penjelasan berkait dengan isu dakwaan penguatkuasa mengasari penjajah di Jalan TAR. Pihak berkuasa tempatan Kuala Lumpur itu mendakwa anggota pasukannya atau penguatkuasanya terlebih dahulu menegur penjajah tanpa lesen menghalang pergerakan orang ramai. Saudara-saudara, susulan kejadian tular, seorang penjajah di Jalan Tunku Abdurrahman didakwa dikasari oleh anggota penguatkuasa. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur tampil menjelaskan situasi yang menurutnya sebenarnya berlaku. Menurut DBKL, ketika melakukan rondaan berkala di lokasi itu pada malam Jumat lepas, anggota penguatkuasanya mendapati beberapa penjajah tanpa lesen menjalankan perniagaan di laluan pejalan kaki, menghalang pergerakan orang ramai dan menyebabkan kesesakan. Katanya, anggota penguatkuasa kemudian menegur penjajah-penjajah itu terlebih dahulu dan mereka memberikan kerjasama dengan beredar. Kecuali seorang penjajah belon yang enggan mematuhi arahan kemudian bertindak agresif. Seorang penjajah belon enggan mematuhi arahan dan terus berniaga seperti biasa walaupun sudah diberi teguran sebanyak 2 kali, kata DBKL dalam kenyataan. Ketika teguran ketiga diberikan, penjajah belon tersebut bertindak agresif dan berlaku sentuhan fizikal apabila beliau menolak petugas penguatkuasa yang sedang menjalankan tugas. Bagi mengelakkan keadaan menjadi lebih tegang dan menghalang kemungkinan insiden yang lebih serius, anggota penguatkuasa berpakaian preman bertindak pantas untuk menenangkan dan memisahkan penjajah terbabit daripada terus mengasari petugas penguatkuasa. Tambahnya, situasi menjadi tegang apabila beberapa penjajah lain cuba campur tangan namun keadaan berjaya dikawal tanpa mana-mana pihak tercedera. Menurut DBKL, satu laporan polis telah dibuat oleh penguatkuasa yang terlibat dalam kejadian ini. Sehubungan itu, DBKL berkata pihaknya akan menjalankan siasatan lanjut dan mengambil keterangan daripada semua anggota penguatkuasa terlibat. Sekiranya perlu, katanya pihaknya juga akan meneliti penambahbaikan prosedur operasi standard SOP dalam tindakan penguatkuasaan. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menjalankan perniagaan tanpa lesen sah serta mengganggu ketenteraman awam. Terdahulu tular di media sosial, klip video menunjukkan anggota penguatkuasa di BKL didakwa mengasari seorang penjajah belon dipercayai tanpa lesen di kawasan itu mengundang kecaman warganet. Dalam klip video tersebut, beberapa kumpulan individu dipercayai peniaga lain turut dilihat bertempur dengan penguatkuasa, menyebabkan kekecauan. DBKL hari ini memohon kerjasama semua pihak agar menghentikan hebahan sentimen serta spekulasi negatif
dan tidak bertanggung jawab yang boleh mengeruhkan keadaan. Pihak berkuasa tempatan itu turut menyeru agar semua pihak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazaling Unity Channel. Ini berita paling buruk sekali untuk Perikatan Nasional Pembangkang dan Muhyiddin Yassin. Disangkakan bersatu sudah hebat. Disangkakan bersatu bakal menewaskan kerajaan. Disangkakan bersatu boleh menggantikan Barisan Nasional dengan penghijrahan 101 ahli MCA yang menyertai bersatu baru-baru ini. Disangka ramai yang menulis, terutamanya Walaun, terutamanya penyokong bersatu. Mereka kata UMNO Barisan Nasional akan tumbang, akan hancur, dan akan macam-macam lah mereka kata. Tapi rupa-rupanya penganalisis menyatakan bahwa penghijraan 101 ahli MCA tidak akan membantu PN raih sokongan Cina. Jadi musnahlah sebenarnya 101 ahli MCA yang pindah ini. Rupa-rupanya strategi pindah-pindah itu tidak pun berjaya. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, siapa yang ada masalah gout, kencing manis, tinggi darah, tekan butang produk yang ada dalam konten ini. Ianya murah dan sangat berkesan. Ramai sudah yang beli dan ramai menikmati kebaikannya. Azmi Hasan berkata, komponen PN yaitu PAS yang dilihat terlampau ekstrim terus menyebabkan pengundi bukan Melayu menjauhkan diri. Jadi sebenarnya cubaan MCA 101 ahli MCA yang masuk PN itu sebenarnya cuba nak menetralkan Perikatan Nasional supaya kelihatan sudah mesra, bukan Melayu Islam. Tapi nampaknya menurut penganalisis ini, yaitu Azmi Hasan, beliau kata ianya tidak memberikan kesan pun membantu Perikatan Nasional kerana PAS yang dilihat terlampau ekstrim menyebabkan pengundi bukan Melayu masih menjauhkan diri. Penganalisis berpendapat penghijrahan bekas pemimpin pemuda MCA bersama 100 ahli lain tidak mampu membantu Perikatan Nasional PN menambah sokongan pengundi Cina, terutama apabila wujud sakwa sangka terhadap parti komponen PAS. Fellow Majlis Profesor Negara Azmi Hasan berkata, kumpulan itu hanya mengulangi kegagalan fungsi gerakan bagi menarik sokongan lebih besar masyarakat bukan Melayu selama ini. Kemasukan 100 ahli itu lagi menyusahkan Perikatan Nasional sebenarnya, kerana parti gerakan yang ada dalam Perikatan Nasional pun sudah gagal, tetapi dengan kemasukan MCA yang ramai itu, maka adakah ini tidak akan menimbulkan konflik baru dalam Perikatan Nasional? Bagaimana Perikatan Nasional menjawabnya kepada gerakan? Adakah gerakan akan berdiam diri dengan kemasukan ahli MCA itu? Ini akan menyebabkan celaru lebih kepada Perikatan Nasional berbanding objektif nak menarik sokongan para pengundi bukan Melayu. UMNO yang dikatakan lebih mesra pengundi bukan Melayu pun, MCA mempunyai kekangan sendiri dan sukar untuk menarik golongan itu. Apatah lagi dalam PN untuk mengundi PAS, ia tidak mudah. Kegagalan gerakan menarik sokongan bukan Melayu bukan kerana mereka bukan Melayu tidak suka atau tidak percaya kepada gerakan, tetapi disebabkan ada PAS yang terlampau ekstrim dalam memberikan pandangan berkaitan perkara bangsa dan agama, katanya lagi. Ini satu perkara yang sangat relevan. Jadi saudara-saudara sekalian, beliau juga berkata sukar untuk ahli baharu itu menjalin kerjasama dengan gerakan bagi tujuan tersebut. Sebaliknya, mereka akan bekerja secara solo antara satu sama lain dalam Perikatan Nasional. Sementara itu, Lau Ziwe dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia berkata, penyertaan bilangan kecil bekas pemimpin maupun ahli MCA tidak membawa sebarang impak dalam menarik undi masyarakat Cina kepada PN. Sebaliknya, beliau melihat ia sekadar membantu meningkatkan serba sedikit moral Perikatan Nasional bahawa
ramai pemimpin Cina sanggup menyertai gabungan itu. Itu satu-satunya moralnya, namun moral ini tidak dapat meningkatkan bilangan undi. Jangan lupa MCA sendiri juga tak mampu menarik undi untuk mereka sendiri. Apatah lagi bekas memimpin MCA yang lompat. Kepada masyarakat Cina itu lagi menakutkan katanya. Isnin lalu bekas Setiausaha Agung Pemuda MCA Leong Kim Sun mengumumkan keluar parti untuk menyertai Bersatu. Sebelum ini Shin Chiu melaporkan Leong yang juga setiausaha politik bekas Presiden MCA Liu Ting Lo Tiong Lai diumumkan sebagai anggota sayap Bersekutu Bersatu pada majelis berbuka puasa di Bentong Pahang petang hari ini. Dalam majelis itu, beliau dilapor menyerahkan kira-kira 100 permohonan keahlian lain kepada Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin. Hamzah serta-merta melantik Leong sebagai Ketua Sayap Bersatu Bersekutu Bersatu Bentong dan Pahang yang dianggotai ahli bukan Bumi Putra. Ketua pembangkang itu yakin penyertaan Leong dalam Bersatu akan meningkatkan peluang parti merempas kerusi Parlimen Bentong pada PRU 16. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.